Siapakah Nabi Nuh? Siapakah keturunannya? Kenapa Allah menurunkan Nabi Nuh? Apakah mukjizatnya? Siapakah kaumnya? Berapakah pengikutnya? Adakah kisah Nabi Nuh mengikut ajaran Kristian dan ajaran Islam itu sama? Kenapa Allah membajiri bumi kaum zaman Nabi Nuh? Ayat Al-Quran manakah yang memetik kisah Nabi Nuh? Bagaimanakah bahteranya? Saksikan kisah yang menarik ini untuk keterangan lanjut. Apa mentaliti di orang ni dah mula percaya dengan sesuatu yang tak wujud? Mereka mula menyembah patung-patung ini, dan batu-batu ini, dan orang-orang mati ini. Jadi mereka mula mengatakan bahawa Tuhan inilah yang memberikan kepada kami hujan, makanan dan segalanya. Tuhan ini jugalah yang memberi anak kepada kami. Itulah yang memberi kepada kami ini dan itu. Maka mereka mula membuat kepercayaan ini. Maka pada akhirnya, Allah, Dia mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang Nuh alaihi salam hadapi? Dia sedang berhadapan dengan kaum yang sangat degil, membaca doa. Pada masa Nuh alaihi salam, Nuh adalah satu-satunya Muslim, menyembah Allah yang Maha Esa sahaja pada masa itu. Semua orang di samping Nuh adalah musyrik. Setiap orang di samping Nuh mempersekutukan yang lain dengan Allah. Dan kemudian Nabi Nuh alaihi salam datang. Nabi Nuh adalah anak kepada Lamik, manakala Lamik adalah anak kepada Metusyarih. Metusyarih pula anak kepada Nabi Idris. Bermakna Nuh adalah anak cucu kepada Nabi Idris. Dia mempunyai tahap yang sangat tinggi. Kamu lihat, semua utusan tidak sama. Tingkatan Allah berfirman dalam Al-Quran. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Rasul-rasul kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain, dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengannya, dan ditinggikannya, pangkat, sebahagian daripada mereka beberapa darjat kelebihan. Dan kami berikan Nabi Isa ibni Maryam beberapa keterangan kebenaran, mukjizat, serta kami kuatkan dia dengan Ruhul Kudus, Jibril. Dan sekiranya Allah menghendaki nescaya orang-orang yang datang kemudian daripada rasul-rasul itu tidak berbunuh-bunuhan sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang dibawa oleh rasul mereka, tetapi mereka bertelingkah. Maka timbullah di antara mereka orang yang beriman dan orang yang kafir. Dan kalaulah Allah menghendaki tentulah mereka tidak berbunuh-bunuhan, tetapi Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Allahu Akbar. Dan Allah telah meninggikan darjat. Maka terdapat 5 orang yang paling tinggi. Siapa yang paling tegas, dan mereka paling banyak bersabar kerana Allah. Siapa 5 orang ini? وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Teruslah bertakwa kepada kami, dan ingatlah ketika kami mengambil dari nabi-nabi, umumnya, perjanjian setia mereka, dan, khasnya, dari engkau sendiri, wahai Muhammad, dan dari Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa, serta Nabi Isa ibni Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka, perjanjian setia yang teguh, bagi menyempurnakan apa yang ditugaskan kepada mereka, bahawa kami telah mengambil perjanjian yang kukuh daripadamu, wahai Muhammad, dan daripada Nuh, Ibrahim, dan Isa, Yesus, anak Maryam. Allah Maha Besar. Jadi itu adalah 5 yang paling tinggi. Dan Nuh, diwahyukan kepadanya oleh Allah untuk menyeru kepada Allah. Dia adalah seorang Nabi dan dia adalah seorang Rasul dan dia adalah dari 5 Nabi dan Rasul yang teratas. Menyeru kepada Allah pagi dan malam, secara terbuka dan tertutup, secara individu dan kumpulan. Berusaha keras untuk berdakwah. 950 tahun Nuh alaihi salam berdakwah ke jalan Allah tanpa henti. Selama 950 tahun menyeru kepada Allah, iaitu mengajarkan kepada orang lain bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, berdakwah ke jalan Allah di waktu siang dan malam tanpa henti. Semua ini demi keredaan Allah. Telah diriwayatkan bahawa riwayat Maksimo mengatakan,
bahawa pengikut Noh dalam 950 tahun tidak melebihi 80 orang. 950 tahun dan Noh hanya mempunyai 80 orang pengikut. Jumlah pengikutnya hanya 80 orang untuk panggilan 950 tahun. Kerja 24/7, hanya dapat 80 orang. Ada riwayat mengatakan jumlah pengikutnya hanyalah 10 orang. Riwayat maksimum yang telah diriwayatkan oleh para ulama adalah 80 orang. Noh tidak mendapat lebih daripada 80 orang. 950 tahun untuk 80 orang. 950 tahun untuk 80 orang. Mereka adalah dari kalangan gembala, orang miskin, petani. Mereka yang tidak mempunyai kemasyhuran, tidak mempunyai populariti, tiada jawatan tertentu. Kebanyakan mereka buta huruf, tiada sesiapa di mata orang ramai ketika itu. Tiada sesiapa, siapa mereka? Ambil dia sebagai contoh, inilah dia pengikut Nabi Noh. Noh adalah Nabi, utusan Allah, selama 950 tahun dan menerima apa yang Allah telah tulis untuknya. Hanya 80 orang sahaja yang mengikutinya dan ini adalah contoh bagi setiap dakwah bahawa apabila kamu menyeru ke jalan Allah, kamu tidak boleh mengharapkan seluruh dunia mengikuti kamu dalam satu hari pada siang dan waktu malam. Ingat Noh, 950 tahun untuk 80 orang. Dan ini adalah Nabi, ini adalah Rasul, yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia yang terbaik di dunia ini, dan sebaik-baik manusia di akhirat, dan menerima 80 pengikut, diterima 80 orang untuk mendengarnya, diterima 80 orang untuk mengikutinya. Siapalah kita jika dibandingkan dengan Noh alaihi salam. Tetapi ini adalah pengajaran yang besar untuk setiap dakwah dan ia bukan hanya untuk Allah. Ia bukan tentang nombor dan ia bukan tentang keputusan yang kamu lihat. Ia adalah mengenai tugas yang kamu laksanakan. Ini tentang pekerjaan yang kamu lakukan untuk Allah. Noh alaihi salam kini datang kepada mereka, dan dia berkata, apa yang kamu lakukan? Allah berfirman dalam Al-Quran. Inna أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Noh kepada kaumnya, dengan berfirman kepadanya, berikanlah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum mereka didatangi azab yang tidak terperi sakitnya. Allah berfirman, dan ia sentiasa sangat langsung. Allah berfirman, لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Kami telah mengutuskan Nabi Noh kepada kaumnya, lalu berkatalah ia, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah, sebenarnya, tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya aku bimbang, kamu akan ditimpa azab hari yang besar, hari kiamat. Maka pesan pertama dari semua rasul adalah menyeru ke arah tauhid, menyeru kepada keesaan Allah, menyeru ke arah pergi, berkaitan perkongsian dengan pembuat itu dan pencipta itu. Jadi mereka mendengar dakwah Nabi Noh, dia berkata, sembahlah Allah yang satu, dan aku takut bahawa hukuman akan menimpa kamu. Mereka tidak mahu mendengar, mereka mahu meneruskan cara mereka. Jadi lihat apa yang mereka katakan. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Ketua-ketua dari kalangan rakyat, siapa yang bercakap, mereka yang berkuasa, mereka yang mempunyai harta, mereka yang dihormati dalam masyarakat, mereka bercakap, mereka berkata, sesungguhnya kami nampakmu, wahai Noh, berada dalam kesesatan yang nyata. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. Nabi Noh menjawab, wahai kaumku, tidak ada padaku sebaran kesesatan, tetapi aku adalah seorang rasul dari Tuhan sekalian alam. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Tugasku, menyampaikan kepada kamu perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku, serta aku memberi nasihat kepada kamu, sedang aku mengetahui, melalui wahyu, dari Allah akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Jangan panggil aku orang gila, timbang apa yang aku katakan dan jika ia masuk akal dan ia pasti akan masuk akal. Jika kamu bersedia untuk merenungkannya maka ikutilah ia. Jadi beberapa orang mula mengikutinya. Siapa? Sangat sedikit. Selepas bertahun-tahun, seorang. Selepas bertahun-tahun, seorang lagi. Subhanallah. Namun dia adalah Nabi Allah. Dan mereka yang lain, mereka mengikuti orang yang sombong. Mereka mengikuti orang yang mempunyai wang.
mereka mengikuti orang yang mempunyai kuasa, mereka mengikuti orang yang mempunyai maruah dalam masyarakat, dan mereka telah memuliakan orang-orang yang mempunyai harta benda. Mengapa kita berkata begini? Kerana Allah berfirman tentangnya di dalam Al-Quran. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Al-Quran Surah Hud. Mereka yang kaya, mereka yang tinggi, mereka yang berada dalam kawalan, mereka telah mengawal semua orang, dan mereka memberitahu Nuh alaihi salam, kami tidak memandangmu, wahai Nuh, melainkan sebagai seorang manusia seperti kami, dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu melainkan orang-orang kami yang miskin hina, lagi berfikiran singkat, dan kami juga tidak memandang kamu, semua, mempunyai sebaran kelebihan yang mengatasi kami, bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta. Dan lihatlah mereka yang mengikutimu, lihatlah mereka. Mereka adalah yang paling teruk dari kalangan kami. Mereka tidak mempunyai kedudukan harta sama sekali. Tiada siapa yang menghormati mereka dalam masyarakat. Mereka bodoh. Mereka tidak pernah berfikir sebelum mereka mengikuti kamu. Mereka bahkan tidak tahu apa yang akan datang ke arah mereka. Seolah-olah mereka mengancam untuk memboikot orang-orang ini. Bayangkan, jadi siapa yang mengikutinya? Mereka yang tertindas. Jadi inilah alasan mereka berkata, kami melihat orang-orang ini semuanya lemah. Kami tidak melihat apa-apa kebaikan untuk kamu atas kami, malah kami menganggap kamu pendusta. Kamu pendusta. Apakah kelebihan yang kamu miliki terhadap kami? Kamu sama seperti kami. Kamu mempunyai mata dan telinga dan tangan dan segala-galanya seperti kami. Kamu adalah manusia tidak ada kebajikan. Ini adalah alasan kaum Nuh alaihi salam. Maka Allah menyebutnya dalam surat Hud. Dan inilah sebabnya dia memberitahu kaumnya. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Wahai kaumku, jika keadaanku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku, serta ia mengurniakan pangkat Nabi kepadaku dari sisinya, kemudian bukti yang nyata itu menjadi kabur pada pandangan kamu, disebabkan keingkaran kamu yang telah sebati. Maka adakah kamu nampak ada gunanya kami memaksa kamu menerima bukti itu sedang kamu tidak suka kepadanya? Ianya bermaksud, wahai umatku, dengarlah, dengar dengan teliti. Bagaimana jika Allah telah memberiku tanda-tanda, bukti yang jelas, bukti yang jelas? Adakah kamu akan mempertimbangkannya? Dan bagaimana jika Allah memberiku rahmat dan mengasihaniku? Dari mana kamu dibutakan? Kamu tidak boleh melihat. Kamu perlu membuka mata kamu dan melihat apa yang aku katakan. Berbaliklah kepada Allah. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. Dan, ketahuilah, wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kamu sebaran harta benda sebagai upah menyampaikan agama Allah itu, tiadalah aku harapkan upahku melainkan dari Allah semata-mata, dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman, sebagaimana yang kamu minta itu, kerana sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka, dan pada hari itu mereka akan menuntut dan menerima hak masing-masing, tetapi aku nampak kamu semua, kaum yang tidak mengetahui apa yang mesti diketahui. Ianya bermaksud, Nuh alaihi salam menyatakannya dengan sangat jelas, aku bukan sahaja tidak mendapat gaji daripada kamu, tetapi aku tidak mahu. Aku tidak meminta kamu untuk satu sen pun. Pahala aku di sisi Allah. Dan inilah sebabnya dia boleh mengatakan apa sahaja yang dia mahu. Dia mengucapkannya kebenaran. Dia tidak kisah dan dia tahu dia mendapat pertolongan Allah. Jadi mereka memberitahunya, okey, kami sedia menerima. Mereka mengadakan pertemuan pribadi. Mereka berkata kami sedia menerima dengan syarat. Yang kamu lihat, orang-orang yang mengikuti kamu, mereka semua adalah orang-orang miskin. Kami akan datang dan duduk bersama orang miskin itu, dan semua orang akan melihat kami dan berkata, lihat, atas dan bawah, mereka kini bercampur, itu tidak akan berlaku. Jadi singkirkan mereka, beritahu mereka bahawa kamu semua, kamu keluar. Kami mempunyai beberapa orang yang lebih penting yang akan datang untuk menerima bimbingan. Jadi apa kata Nuh alaihi salam, aku tidak akan menghalau mereka yang telah beriman. Aku tidak boleh menghalau mereka.
Allah mengetahui tahap mereka, dan Allah mengetahui keadaan mereka. Aku tidak akan menghalau mereka sama sekali. Dia berkata, وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. dan lagi wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku menghalau mereka? Maka mengapa kamu tidak mahu ingatkan kekuasaan Allah? Al-Quran, dia mempunyai jawapan untuk semua yang mereka katakan. Allah menyebutnya di sini. Mereka kata, patutkah kami percaya kepada kamu apabila semua orang yang tidak berguna ini telah menerima mesej kamu? Ada perbezaan antara kita dan mereka. Tendang mereka keluar. Dia berkata, wahai kaumku, aku tidak mengetahui hati mereka. Allah mengetahui amal dan hati mereka. Bagaimana aku boleh menghalang kebaikan daripada mereka? Semata-mata kerana mereka tidak mempunyai banyak harta. Allah Maha Besar. Aku adalah pemberi amaran. Aku akan memberi amaran dengan jelas, dan amaran ini akan datang. Sekarang mereka kecewa. Mereka kecewa. Mereka mula. Selama berapa tahun ini berlangsung? Bukan 10 tahun. Bukan 100 tahun. Bukan 200 tahun. Bukan 300 tahun. Tidak, lebih. Lihatlah apa yang Allah katakan. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Dan kami telah mengutus Nuh, semoga sejahtera ke atasnya, kepada kaumnya. Dia berdiam dengan mereka, menyeru mereka ke arah kebaikan, selama 1000 tahun kurang 50, maksudnya 950 tahun. Dia berbicara kepada mereka, dia memanggil mereka, dia mengajar mereka, dia mencuba dengan mereka, dia menjawab semua soalan mereka. Kini mereka mula kecewa. Beberapa ratus tahun ke bawah mereka mula mengecewakan Nuh alaihi salam, sehingga kini ia adalah perbincangan, ia adalah perdebatan. Sekarang mereka mahu mula mengancam. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. Mereka berkata, wahai Nuh, diamlah. Jika kamu tidak mahu berdiam diri, kami akan rejam kamu sampai mati. Lihat ancaman ini, lihat ancaman ini. Jika kamu tidak berdiam diri, kami akan merejam kamu. Allah Maha Besar. Apakah yang dilakukan oleh Nuh alaihi salam? Dia tahu Allah bersamanya. Tidak sehari pun dia mengangkat tangannya untuk berkata, Ya Allah, hancurkan mereka. Dia terus berkata, Ya Allah, bimbinglah umatku. Ya Allah, bimbinglah umatku. Ya Allah, bimbinglah mereka ini. Dia terus mengatakannya. Dia bersabar untuk masa yang lama. Dan Allah menyebut betapa sabarnya baginda terhadap umatnya. Walaupun mereka mula memanggilnya dengan nama. Mereka berkata, orang ini gila, dia mental. Junun, dan mereka berkata, orang ini kerasukan, dia ada jin, biarkan dia untuk beberapa waktu, dia akan menjadi normal, dia ada masalah, dia ada jin. Bayangkan mereka bercakap dari awal lagi. Dia memberitahu rakyatnya seperti ayat dalam surah Hud. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لئن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Wahai kaumku, aku tidak memberitahu kamu bahawa aku adalah malaikat, dan aku tidak memberitahu kamu bahawa aku memiliki khazanah bumi, dan aku tidak mengatakan itu. Dengan mengikuti aku, kamu akan menjadi pengikut Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib. Jadi jangan datang dan tanya aku apa yang ada di sebalik dinding, dan jangan datang dan bertanya kepada aku apa yang orang-orang ini akan ada esok. Aku tidak mendakwa mengetahui perkara yang gaib. Dan, wahai kaumku, aku bukan sahaja tidak mengaku mengetahui perkara yang gaib, tetapi, jangan fikir aku akan menghalau mereka yang dipandang rendah oleh mata kamu. Berbalik ke titik yang sama, lihatlah berapa kali ia diulang dalam Al-Quran. Kemudian Allah bercakap tentang bagaimana mereka memanggilnya gila. Allah berfirman, كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. Mereka telah mendustakan Nabi Nuh dahulu dan mereka telah mendustakan risalah itu, salah seorang hamba kami. Allah berfirman, Abdana, maksudnya, hambaku, hambaku. Mereka telah mendustakan, dan mereka memanggilnya gila, dan mereka menegur dia, mereka bersumpah, mereka mengejek-ngejek dia, mereka menyeksa dia, mereka terlibat dalam segala bentuk kejahatan, tetapi dia masih berkata, Ya Allah,
bimbinglah umatku. Kemudian datang suatu masa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ia adalah jerami terakhir. Orang-orang ini datang kepada Nuh alaihi salam dan mereka berkata, قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Mereka berkata, wahai Nuh, engkau telah berdebat dengan kami, dan kamu telah memanjangkan perdebatan yang menjanjikan kami bahawa beberapa azab akan datang kepada kami, beberapa hukuman akan datang kepada kami. Kamu terus cakap macam tu, bawa hukuman itu, kami mahu sekarang. Jika kamu benar, mari lihat. Bayangkan, mereka meminta hukuman. Allahu Akbar. Jadi Nuh alaihi salam, walaupun dia begitu sabar selama bertahun-tahun, bertahun-tahun 950 tahun, adakah kamu tahu apa yang berlaku? Akhirnya, dia mengangkat tangan. Allah memberitahunya bahawa aku tahu, tiada siapa yang akan percaya lagi. Itu sahaja. Apa sahaja yang telah dipercayai, itu sahaja. Tidak kira bagaimana jika kamu mencuba untuk 1000 tahun lagi, iaitu tidak ada orang lain yang akan percaya. Maka sekarang, Nuh alaihi salam berputus asa. Dia tidak putus harapan kerana dia tidak mahu memberi dakwah lagi. Tidak, kerana Allah telah memberitahunya bahawa tidak ada orang lain yang akan percaya, iaitu Itulah kebenarannya, bermakna tiada lagi ruang lain, ia datang dari Allah. Oleh kerana demikian, maka Nuh alaihi salam dalam kebijaksanaan dan kepintarannya, dia berkata, maka tidak ada gunanya semua penyembah berhala ini untuk kekal di bumi. Jika mereka tinggal, mereka akan menipu anak-anak mereka dan anak-anak kepada anak-anak mereka, dan mereka akan memenuhi bumi dengan rasuah dan niat jahat. Semua perkara itu, maka kemudian dia membuat doanya yang terkenal. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Maksudnya Nuh alaihi salam berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau tinggalkan seorang kafir pun di muka bumi lagi. Jangan biarkan mereka hidup. Jika kamu biarkan mereka hidup di muka bumi, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan seorang pun kecuali orang-orang kafir yang sombong lagi, membanggakan diri. Kamu lihat ada orang-orang kafir, tetapi mereka tidaklah sombong sangat. Apabila mereka tahu Islam mereka percaya, tetapi jenis orang yang dimiliki Nuh alaihi salam selepas 950 tahun, bukan sahaja mereka mengalami ketidakpercayaan. Ini bukan hanya ketidakpercayaan biasa, ini adalah sombong. Sombong mencabar ketidakpercayaan mengetahui kebenaran. Ada ayat yang menitiskan air mata. Allah berfirman, berbicara tentang Nuh alaihi salam, begitu banyak yang dia lalui. Dia telah melalui begitu banyak pergolakan, begitu banyak kesabaran, bahawa hanya segelintir orang yang menerima mesejnya dalam 950 tahun. Bayangkan, riwayat itu menyebut tentang 80 orang. Jika kita katakan 80 orang dalam 950 tahun, kamu boleh menyelesaikannya. Dalam 100 tahun, berapa? 1 atau 2? Allah Maha Besar. Maka selepas itu kesabaran yang berkekalan dia mengangkat tangannya. Allah berfirman, وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. Nuh alaihi salam menyeru kami segera menyahut penyembah kami. Allah Maha Besar, kami adalah yang terbaik dari mereka yang bertindak balas. Allah berfirman, jadi jika sesiapa di antara kita telah banyak bertahan, ingat hari kamu mengangkat tangan ia akan datang serta-merta. اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Allah berfirman, kami mahu kamu, wahai Nuh, untuk mencipta atau membuat bahtera. Kami mahu kamu membina bahtera. Ayat yang menakjubkan. Nuh alaihi salam bukanlah seorang tukang kayu, dia bukan seorang pembina.
Dia tidak tahu apa-apa tentang membina. Dan Allah berfirman, kami mahu kamu melakukan sesuatu. Kami akan membantu kamu, kami akan membimbing kamu, kami akan memerhati, dan kami akan mengarahkan kamu apa yang perlu dilakukan. Jadi apa yang berlaku? Hebatnya, pokok itu terus tumbuh, dia akan menebangnya, bawa ke puncak gunung, kerana Allah menyuruhnya membina bahtera itu di puncak gunung. Dan apabila dia mengambilnya dan meletakkannya di sana, dia diberi paku dan dia akan memaku satu sama lain. Apabila dia kembali, ada pokok lain yang sedia untuknya. Dia akan menebangnya dan membawanya. Apabila dia membawanya, akan muat seperti jigsaw dengan yang lain, dan dia akan memakukannya. Hebat. Dan kaumnya. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Setiap kali ketua-ketua, orang-orang besar dalam masyarakat, apabila mereka melihatnya, mereka pernah mentertawakannya. Ha, ya no, kamu menjadi tukang kayu selepas kamu menjadi nabi. Kamu kini telah menjadi tukang kayu yang kami lihat. Kamu pernah menjadi nabi, sekurang-kurangnya kamu berhenti memanggil kami. Tetapi sekarang kamu menjadi tukang kayu, tetapi kami ingin memberi kamu nasihat. Sambil mencemooh dia, mereka berkata kamu mahu membina bahtera atau kapal. Kamu perlu membinanya di pantai. Kerana bagaimana kamu akan mengambilnya dari sini? Adakah jin akan datang membawanya untuk kamu sampai ke sana? Dan dia diam. Dia berkata, kamu mahu mentertawakan kami hari ini? Jangan risau, akan tiba suatu hari kami akan mentertawakan kamu. Nuh alaihi salam. Maka dilaporkan bahawa, bahtera itu, sekarang apa yang saya hendak katakan sekarang, Allah lebih mengetahui. Kami ada dalam satu riwayat yang telah kami ambil daripada ahli kitab, seperti yang saya jelaskan semalam, riwayat Israel, dan Al-Quran tidak bersetuju dengannya dan tidak juga menolaknya, jadi kami hanya menyebutnya. Mereka berkata, kapal atau bahtera itu panjangnya 900 meter. Sekarang orangnya juga sangat tinggi, ingat kita bercakap tentang mereka yang tingginya 18 meter, jadi panjangnya 900 meter dan ia adalah 150 meter lebar, dan 90 meter tinggi kerana ia lebih seperti kapal selam. Dia menutup bahagian atas juga. Ia bukan kapal, yang bahagian atasnya dibuka. Ia juga ditutup, lebih seperti kapal selam, sedia untuk pergi. Dan Allah mengajar Nuh cara membina kepingan yang canggih ini hanya dengan dia kembali memotong pokok dan ia sesuai. Kembali memotong pokok dan ia sesuai. Bayangkan, apa yang mesti berlaku. Subhanallah, subhanallah. Jadi di sini Nuh alaihi salam kini telah bersedia. Dilaporkan juga satu lagi riwayat Israel, bahawa ia mengambil masa hampir 100 tahun untuk membina bahtera itu. Allah Maha mengetahui dan Allah memberitahu kepada Nuh alaihi salam, dia memberinya tanda, apabila tanda itu berlaku, ia membawa kamu, keluarga kamu, pengikut kamu dan dari setiap haiwan 2 jantina berbeza jantan dan betina, dan masuk ke dalam bahtera. Dan Nuh alaihi salam menunggu tanda itu, dan tanda itu ialah, di mana Allah berfirman Tanur dan apakah Tanur itu? Tanur adalah ketuhar lama yang mereka gunakan. Jika kamu kembali ke salah satu bandar lama di Timur Tengah, ketuhar lama yang mereka gunakan dan ianya sangat kayu di dalam dan mereka menggunakannya untuk roti. Mereka memanggilnya tanur atau furan. Allah firman apabila air mula keluar dari tanur itulah tanda untuk kamu pergi ke bahtera. Dan Nuh alaihi salam menunggu tanda itu. Dan suatu hari fara tanur air meletup keluar dari ketuhar. Maka Nuh alaihi salam tahu sudah tiba masanya. Dia memanggil pengikutnya dan pergi ke bahtera dan di hadapan bahtera. Semua haiwan daripada jantina yang berbeza sedang menunggu dalam barisan untuk memasuki bahtera. Subhanallah, Allah mukjizatnya, dari setiap binatang jantan, betina sedang menunggu di luar bahtera. Maka, pergilah Nuh alaihi salam bersama 80 orang pengikutnya dan keluarganya dan isterinya dan Nuh telah berkahwin dengan seorang isteri dahulu, bahawa isterinya yang dahulu adalah seorang kafir. Nuh mempunyai isteri yang kafir, dia meninggal dunia. Kemudian Allah memberinya seorang isteri yang beriman, dan dia mempunyai 4 orang anak lelaki. Dia mempunyai Ham, Sam, Yafit dan Kan'an. Daripada mereka Sam, Ham, Yafit adalah Muslim dan Kan'an adalah seorang yang tidak beriman. Jadi sekarang apa yang berlaku? Allah berfirman, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ.
tabut sedang bergerak, dibimbing oleh Allah melalui ombak yang seperti gunung. Dan Nuh alaihi salam sedang melihat keluar ketika mereka menutup perkara ini di sini, dan dia melihat anaknya, dan anaknya tidak mahu bersamanya. Maka ayahnya berkata, Nuh alaihi salam menyeru anaknya seraya berkata, "Wahai anakku, marilah naik bersama kami, janganlah kamu bersama orang-orang kafir, masuklah ke dalam bahtera." Dan jawapannya seperti berikut. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Dia berkata, "Wahai ayahku, jangan risau, saya seorang pendaki gunung, saya akan mendaki gunung, dan ia akan menyelamatkan saya dari air. Di mana kamu pernah mendengar bahawa banjir telah sampai ke puncak gunung? Tidak, aku akan mendaki puncak, jangan risau ayah." Dan Allah berfirman, Nuh alaihi salam menjawabnya, "Wahai anakku, aku ingin memberitahumu hari ini, tiada penyelamat dari air bagi sesiapa pun selain orang yang dirahmati Allah. Maka datanglah wahai anakku." Semasa perbincangan sedang berjalan, gelombang besar datang dan dia lemas. Kemudian Allah berfirman, apabila ia berhenti, Nuh alaihi salam berseru kepada Allah, dia berkata, نادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. "Ya Rabbku, anakku termasuk keluargaku. Engkau berjanji kepadaku bahawa engkau akan menyelamatkan keluargaku. Ya Rabbi, engkaulah yang menentukan." Dia tidak mempersoalkan ketetapan Allah, tetapi dia mahu faham. Maka Allah berfirman, قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. "Wahai Nuh, dia bukan dari keluargamu. Dia telah melakukan perbuatan yang sangat-sangat teruk, tidak dapat diterima, ditolak. Dia seorang penjenayah, dia bukan ahli keluarga kamu." Dari sini kita belajar bahawa ikatan syahadat jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Apabila datang kepada keredaan Allah, kita perlu mencarinya terlebih dahulu. Walaupun kita mendapat ketidakpuasan hati seseorang dalam proses itu yang kebetulan ahli keluarga. Dan jika kita ingin menggembirakan ahli keluarga dalam kemurkaan Allah, kami tidak akan melakukan itu, kerana kami tidak mahu mendapat kemurkaan Allah. Sangat penting, dan di atas itu, Allah berfirman dia bukan dari keluarga kamu. Luar biasa. Lihatlah betapa kuatnya perkataan itu. Namun secara biologi dia, semoga Allah memberi kita kefahaman yang mendalam. Maka Allah berfirman, bayangkan, aku ingin menyebut satu ayat di mana Allah sedang menerangkan tentang air. Bayangkan, ia datang dari bawah dan ia datang dari atas. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar, kami membuka pintu langit sepenuhnya dengan air yang dicurahkan. Selain itu, Allah berkata, kami tidak menunggu di sana untuk memastikan kemusnahan adalah menyeluruh. Kan bumi memancarkan airnya, jadi ia keluar begitu banyak, bahawa ia cukup untuk membanjiri mereka dengan hanya air di bumi, tetapi air langit dan air bumi bertemu pada satu titik yang Allah kehendaki untuk bertemu. Bayangkan, ambil sebiji bola tenis dan masukkan ke dalam baldi dan rendam terus ke dalamnya dan fikirkan jika itu adalah bumi, apa yang telah berlaku. Allah Maha Besar. Allah berfirman ia bukan sahaja hujan, tetapi kami mengarahkan apa sahaja yang dipegang oleh bumi dari segi air, untuk keluar. Maka keluarlah segala air di bumi, di atas tanah dan ia muncul, ianya begitu tinggi dan air dari atas turun, dan kedua-dua air bertemu. Allah Maha Besar. Lihatlah ini adalah huraian yang begitu jelas dalam surah Al-Qamar. Kemudian Allah berfirman, adapun bahtera itu, kami beri petunjuk kepadanya, kami membimbingnya, ia melalui dengan bimbingan kami, dan kemudian وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Apabila Allah menyuruh air itu surut, Allah berfirman kepada bumi, telan kembali air kamu. Jadi ini menunjukkan bahawa ia telah meludahkannya, telan kembali air kamu.
dan langit disuruh menahan airnya, dan air itu surut. Dan kami memimpin bahtera ini, dan ia terletak di Gunung Judi. Di mana sebenarnya itu, Allah lebih mengetahui. Terdapat banyak kenyataan malah baru-baru ini saya telah melihat seseorang berkata mereka menemui sebuah bahtera di Turki di suatu tempat. Seseorang berkata mereka menemui sesuatu di tempat lain, hanya Allah yang tahu. Tetapi pengajarannya, kita tahu ia adalah benar. Maka Allah berfirman bahawa, bahtera telah mendapat petunjuk dan ia berehat. Dan dikatakan, jarakan segala kehancuran, celaka, atas orang-orang yang zalim, mereka kini telah tiada sepenuhnya. Kemudian Allah menyebut satu ayat yang indah di dalam Al-Quran. Ayat yang indah dalam Al-Quran. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Subhanallah, kami berkata, wahai Nuh, turunlah dengan selamat dari bahtera ini, engkau dan umatmu, dan dari kaummu, turunlah mereka yang kami akan kurniakan kebaikan kepada mereka dalam tempoh yang singkat, dan selepas itu kami akan menghukum mereka walaupun selepas itu. Apakah maksud ayat itu? Ayat itu bermaksud itu, oh Nuh, kami ingin kamu tahu, bahawa kini hanya ada orang beriman bersamamu, apabila mereka keluar dan mereka akan mempunyai anak dan sebagainya, akan tiba masanya apabila mereka akan menerima hukuman sekali lagi. Bermaksud anak cucu cicit mereka akan kembali mempersekutukan Allah, dan Allah akan memberi hukuman kepada mereka. Allah Maha Besar. Semoga Allah melindungi kita dan juga keturunan kita. Kemudian Allah memberi hadiah kepada Nuh alaihi salam. Allah berfirman dalam Quran, جعلنا ذريته هم الباقين. orang-orang yang berada di dalam bahtera bersama Nuh atau di dalam bahtera bersama Nuh, tiada seorang pun dari mereka mempunyai keturunan selain Nuh. Maka setiap orang di sini, kami adalah anak-anak Nuh, bukan sesiapa yang bersamanya. Nuh alaihi salam. Allah berfirman, yang lain, mereka tidak dikurniakan anak. Dia, keturunannya adakah yang berterusan, dia dan anak-anaknya dan anak-anak lelakinya dan seterusnya. Dan terdapat kesinambungan di sana. Jadi kita ada jaminan dari Al-Quran bahawa kita semua, moyang biasa yang kita kenal, selepas Adam adalah Nuh untuk setiap seorang daripada kita. Kita tahu bahawa semoga Allah mengurniakan kita kefahaman. Selepas itu Allah berfirman tentang bagaimana dia memelihara tanda-tanda dan bagaimana dia telah menyimpan semua ini agar kita mengambil iktibar. Dan untuk kita yang datang kemudian untuk mengambil pengajaran. Dan Allah berfirman, adakah di antara kamu seorang yang ingin mengambil pelajaran dari kisah Nuh alaihi salam? Semoga Allah mengurniakan kita kefahaman yang mendalam. Sehingga berjumpa lagi.